Guten Tag, ich bin Abbas Al-Shahab. Aila Fatihah binti Muhammad Farhan. Muhammad Ridwan Nafri Daud. Nur Aimadiha binti Ruzlan. Muhammad Ashraf Ridwan Kamal. Puteri Zaira Arisha binti Rajen Ridwanuddin. Nadif Ehsan bin Ruzlan. 6, 5, 6, 10 tahun. 6, 11, 7 tahun. Alamin Putra Nita Kelly. Sekolah Kebangsaan Destinasi SKBTSO2. Dentist Dr. Hafizah. Pilot nak jadi engineer robot. Doktor, cikgu matematik. Engineer komputer. Sibling, lukis. Main badminton. Main game. Tak tahu. Tak. Matematik. Bobobon. Ipel. Regionalis. Tahu? Guna komputer. GMI. Ini apa kata adik share dan juga like kita punya FB Live kita pada hari ini, supaya apa yang kita paparkan, apa yang kita kongsikan ini dapat dimanfaatkan oleh semua penonton-penonton ataupun semua lepasan-lepasan SPM dan juga lepasan teknikal. Okey, kalau adik-adik atau tuan-tuan, puan-puan masih ingat pada sesi pertama yang lepas kita kongsikan maklumat berkenaan pengenalan ataupun kita bagi introduction berkenaan JMI. Kemudian pada sesi yang kedua, kita tampilkan jabatan-jabatan daripada JMI ataupun ketua-ketua seksyen memberikan informasi berkenaan dengan jabatan mekanikal. Dan kalau masih ada ingat lagi ataupun tuan-tuan masih ingat lagi berkenaan dengan satu sketsa di mana kita ada pisang goreng tersebut. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi sekalian, yang saya hormati sekalian, kita akan tertanya, selepas tamat pengajian JMI, ke mana hala tuju pelajar-pelajar JMI? Ini kebiasaannya ibu bapa sangat menekankan. Ke mana anak saya akan pergi? Nak ke alam pekerjaan? Ataupun nak teruskan pengajian? Kalau ke alam pekerjaan, di manakah mereka? Industri manakah mereka? Sama ada dalam negara ataupun keluar negara. Kemudian nak sambung belajar pula, ke mana? Dalam negara ataupun keluar negara. Oleh itu, hari ini kami akan menampilkan alumni JMI untuk berkongsi pengalaman mereka sendiri. Okey, di mana pahit manis, suka duka, okey, kenangan yang sangat bermakna untuk diorang dikongsikan kepada adik-adik yang akan meneruskan pengajian. Oleh itu, jom kita saksikan perkongsian mereka ini. Sebelum saya mulakan, nama saya Abdul Rahman bin Abdul Ghani. Jadi saya adalah salah seorang tenaga pengajar di German Malaysian Institute. Jadi sebelum saya cerita kisah karier saya, so ingin saya berkongsilah sedikit sejarah pendidikan saya. Jadi saya menduduki SPM pada tahun 2000. Kemudian saya buat keputusan untuk sambung diploma di German Malaysian Institute. Pada waktu itu German Malaysian Institute di Ceras, Taman Syemlin. Okay. Jadi selama 3 tahun saya di sana, saya buat diploma di JMI pada tahun 2002 sampai 2005.
Kemudian alhamdulillah selepas tahun 2005 saya habis pada bulan 6. Jadi immediately selepas bulan 6, dalam bulan 9 tu alhamdulillah saya ditawarkan bekerja di sebuah syarikat Jepun lah. Dan saya ditawarkan dengan jawatan tool and die designer. Jadi alhamdulillah selesai diploma saya. Selesai diploma saya ni mendapat kita kata pinjaman pendidikan MARA. Jadi kita boleh kata saya ni anak didik MARA lah kan. Jadi alhamdulillah selesai diploma, alhamdulillah rezekinya result alhamdulillah bagus. Jadi pihak MARA telah bersetujulah untuk kita kata untuk convert ataupun untuk mengubah status pinjaman pendidikan MARA saya itu kepada beasiswa penuh lah pada tahun tu lah, pada tahun 2005. Tapi jangan risau, kalau tak salah saya, untuk makluman tuan-tuan perempuan, skim tu masih ada lagi ditawarkan oleh pihak MARA. Jadi MARA masih mengekalkan polisi student yang bidang tool and die. Bidang tool and die ni dalam bahasa Melayunya bidang perkakasan acuan tekan, alatan tekan yang menghasilkan komponen-komponen logam. Okey, tak kiralah komponen logam dalam bidang otomotif ke, bidang elektrik elektronik ke, bidang dan macam-macam lah kegunaan harian ke. Jadi itu adalah bidang saya lah. Bidang saya menghasilkan acuan tu, acuan untuk kita hasilkan komponen logam. Okey. Jadi kemudian selama 8 tahun di Panasonic saya hampir lebih daripada 8 tahun lah. Lebih 8 tahun sebagai tool and die designer. Daripada awal saya bekerja memang sebagai tool and die designer sepenuh masa. Okey. Jadi di situ di semasa saya kerja saya diberikan beberapa tanggungjawab lah selain daripada tanggungjawab menghasilkan reka bentuk acuan untuk company. Saya juga terlibat dengan reka bentuk acuan untuk company-company yang menghasilkan komponen untuk otomotif seperti Proton, Honda dan lain-lain lah. Dan juga kita juga masa tu saya juga ada bekerjasama dengan company-company daripada luar negara, contohnya daripada Panasonic Thailand, daripada Sony Japan kan, pada ketika waktu itu. Jadi memang saya punya core bidang saya adalah menghasilkan reka bentuk acuan tekan untuk komponen logam. Jadi kemudian selesai saya kerja hampir lebih daripada 8 tahun tu, saya buat keputusan untuk sambung ijazah sarjana muda saya. So saya sambung di Universiti Kuala Lumpur selama 3 tahun setengah. Kemudian selesai saya punya bachelor degree saya join JMI sebagai tenaga pekerja, sebagai tenaga pengajar, ataupun kat sini kita panggil technical training officer lah, kan. Jadi apa yang saya nak highlight hari ni, pengalaman saya yang kita nak fokuskan, pengalaman saya semasa saya berada di JMI. Okey. Semasa di JMI pada tahun 2002 sampai 2005. Pada ketika itu kita berada di Taman Shamlin lah. Sebelum kita pindah kepada kampus kita yang baru di Bangi ni. Kan? Jadi di sana saya menghabiskan masa selama 3 tahun lah. Jadi di sana sebagai pelajar tool and die, jadi kami melalui apa kita kata pembelajaran daripada peringkat basic fundamental engineering sehinggalah kepada advanced design lah. Kita menghasilkan pelajar-pelajar JMI, dia menghasilkan projek yang kita kata one to one scale. Okay. Dan dia punya standard, kita boleh katalah hampir menghampiri kepada standard di industri. Alhamdulillah bila selesai diploma,
saya pun dapat kerja, kawan-kawan saya pun dapat kerja. Tak lama selepas kami selesai diploma, kami dapat kerja. Jadi biasanya dalam kita, bila company ataupun satu-satu syarikat tu dia kita kata dia tawarkan kita pekerjaan, perkara pertama yang diorang akan cuba usahakan ialah supaya berapa cepat satu-satu orang pekerja tu dapat adapt dengan job scope yang mereka akan lalui lah. Jadi mereka perlu sediakan training ataupun mereka ada rotational job kan untuk pekerja-pekerja dia. Kos yang kita ada di JMI ini sangat relevan dengan apa yang ada di dalam syarikat lah. Kerana apa? Kerana apa? Pada waktu saya dulu, saya mengambil masa kurang daripada sebulan untuk saya melibatkan diri dalam projek sebenar company tersebut lah. Jadi selepas sebulan, dalam masa sebulan saya menjalani rotational job daripada satu department kepada satu department, sehinggalah kepada saya ditetapkan di dalam department reka bentuk acuan. Jadi selepas sebulan, pihak syarikat telah bersetuju untuk menyerahkan saya satu tugasan untuk menghasilkan reka bentuk acuan lah untuk mereka punya production. So production dalam bahasa Melayunya pembuatan lah untuk company mereka. So jadi untuk mereka hasilkan komponen untuk yang mereka perlukan lah. Jadi apa saya nak cakap, saya sebagai pelajar JMI, saya banggalah. Saya tidak mengambil masa lama untuk adapt ataupun untuk saya familiar dengan proses yang sedang dijalankan. Sebagai seorang reka bentuk acuan, saya juga perlu memantau lah. Kita kata perlu ambil tanggungjawab untuk saya tengok apa yang berlaku selepas saya punya reka bentuk tu dihasilkan. Selepas melalui proses manufacturing. Selepas dipasang, selepas kita kata testing and commissioning, kemudian diserahkan kepada pihak pihak factory untuk mereka menjalankan production. Jadi di situ sebagai seorang designer, dia perlu mempunyai kita kata knowledge ataupun pemahaman bahawa apa yang dia telah reka bentuk dan akhirnya dia punya maksudnya adalah untuk menghasilkan komponen. Jadi hasilkan komponen ni biasanya di dalam factory lah, kan? Di dalam factory. Jadi dekat situ kita boleh dapat tengok lah kita punya hasil kan. Jadi sebagai seorang designer kita akan memantau lah. Itu kalau kita cerita skop sebagai seorang designer. Jadi begitulah uniknya di JMI ni. Jadi pemahaman kita bila satu-satu pelajar tu selesai dia punya diploma, bila dia nak masuk dalam kerja, masuk ke dalam bidang kerja, dia sudah pasti dia sedikit sebanyak dia hampir faham proses perjalanan sebuah company itulah. Dan company yang dekat dengan dia mungkin company bidang pembuatan lah. Walau bagaimanapun, ada banyak pelajar-pelajar JMI ataupun kawan-kawan saya yang walaupun dia graduate daripada bidang tool and die, dia juga berada dalam bidang yang berbeza-beza. Okey, ada yang berada di dalam bidang otomotif, ada yang berada dalam bidang oil and gas, ada yang berada dalam bidang plant. Okey, jadi mereka ni mempunyai kepakarannya berbeza-beza. Jadi maksudnya pembelajaran yang mereka alami di dalam JMI ini dapat di-apply ataupun dapat di-apply, maksudnya dapat diaplikasikan lah di dalam bidang kerja yang berbeza. Okey. Jadi maksudnya kita pelajar-pelajar JMI ini mempunyai peluang pekerjaan yang luas. Okey. Walaupun di situ dia ambil, kalau di JMI ni kita ada beberapa course, kita ada tool and die, mold, kita ada machine tool maintenance, kita ada shape method dan macam-macam lagi, elektrik, elektronik. Walaupun dia graduate kepada satu-satu trade ataupun course tu, tapi akhirnya peluang mereka adalah sangat besar lah. Okay? Selagi mana bidang pembuatan,
ada di Malaysia, bidang elektrik elektronik ada di Malaysia. InsyaAllah pelajar-pelajar ni ada peluang pekerjaan untuk mereka. Selain daripada mesin, student JMI juga mempunyai peluang untuk menggunakan perisian komputer, CAD, CAM, CAE, yang sebenarnya perisian yang kita ada di JMI ini amat dekat ataupun banyak digunakan dalam industri. Okey. Selain daripada kerja-kerja fizikal, mereka juga berpeluang lah, berpeluang untuk mereka bentuk ataupun design ataupun menjalankan analisis, menjalankan analisis ataupun buat program, kalau mereka dalam bidang CNC, mereka perlu buat program, kita panggil CAM programming, computer aided manufacturing. So jadinya saya boleh kata pengalaman di JMI ni adalah satu keseluruhan perjalanan untuk membentuk karier saya. So daripada mula sampailah kepada akhir, semuanya diajar di JMI, dan akhirnya bila saya bekerja, jadi saya dapat mengaplikasi. So jadi bukanlah nak kata pandai, tak, maksudnya kita mudah nak mengadaptasi diri kita tu, pelajar-pelajar JMI ni mudah nak mengadaptasi diri mereka di dalam nature of the company. So jadi mudah, cepat untuk mereka. Jadi orang boleh katalah dia boleh buat kerja cepat. Kualiti kerja tu pun semua kita berbezalah kan. Lain orang lain lah dia punya kualiti. Tapi yang pastinya insya-Allah kalau kata company tanya, boleh tak kamu jalankan mesin ni? Dia insya-Allah dia akan cakap insya-Allah boleh. Walaupun di JMI jenamanya berbeza, di company namanya berbeza, tapi dia punya, kita kata dia punya proses mengendalikan tu hampir sama. Jadi insya-Allah pelajar JMI ni berkemampuan lah. Saya juga terlibat dengan aktiviti lain seperti technical skill competition. Saya juga salah satu pemegang gold medal lah dalam technical skill, subjek engineering drawing lah. Kemudian saya juga terlibat dengan kita kata program daripada quality. Saya sehingga melayakkan saya untuk pergi ke Jepun 2 tahun lah, 2 kali ke Jepun untuk saya persembahkan projek yang kita hasilkan. Jadi itulah pengalaman semasa saya belajar dan semasa saya kerja. Jadi untuk tutup ni kan, akhirnya saya menyerulah pelajar-pelajar di luar sana, tak kira yang lepasan SPM ataupun lepasan sijil yang ingin menyambung pelajaran, untuk sama-sama join ataupun bersama-sama JMI membina kerjaya, ataupun bersama-sama dengan JMI belajar di sini untuk kita bina kerjaya di masa akan datang lah. So jadi saya menyerulah semua pelajar di sana untuk jadi sebahagian daripada keluarga JMI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be part of JMI generation. Tingkat diploma ke alam pekerjaan, kemudian meneruskan pengajian, seterusnya berkhidmat semula dekat JMI. Kalau betul-betul adik-adik mendengar dia punya perkongsian seperti tadi, di mana pengalaman ini sangat berguna untuk beliau berkhidmat dekat JMI. Dan kalau betul-betul dengar juga tadi, selepas dia berkhidmat dekat JMI, di mana pinjaman yang dibuat oleh Encik Abdul Rahman tadi, dia tidak perlu membayar semula. Sebab dia buat permohonan kepada pihak MARA kerana dia berkhidmat dekat JMI untuk tidak membayar dia punya pinjaman tersebut. Seterusnya kita akan dengar perkongsian alumni kita yang kedua. Saksikan. Assalamualaikum. Nama saya Arif Hakimi. I'm from Network Security Student. Lepas SPM, saya dapat tahu pasal JMI ada sebab cikgu saya dulu, dia belajar kat JMI, tapi JMI dulu bukan dekat sini lah, dekat
Shemelin, tak silap saya lah. And then dia introduce kat saya, dia kata kamu ni ada talent lah untuk buat something yang berkenaan komputer. So kamu kena sambung dekat JMI. So sebab itulah saya kenal JMI. So lepas masa saya sambung JMI, saya rasa macam pertama kali saya jejakkan kaki saya kat JMI ni, saya rasa macam di dunia baru lah pada saya. Sebab banyak uni saya pergi tanya kawan saya, dia orang semua cakap apa yang kita belajar macam kebanyakan teori, tapi bila saya sendiri masuk kat JMI, saya nampak banyak benda praktikal. Maknanya bendanya hands on. Maknanya kalau kita bukan sekadar belajar daripada buku, tapi kita buat benda tu. So apa yang kita belajar tu kita boleh apply. Challenge yang saya hadap lah masa saya JMI ni, apa yang saya feel, yang truly saya feel lah, macam dia saingan antara kawan-kawan tu. Bila tengok kawan boleh buat, kalau saya tak boleh buat, saya rasa macam kenapa dia orang boleh buat, saya tak boleh buat. So saya akan cubalah untuk buat yang terbaik lah. Maknanya disebabkan motivasi daripada kawan yang boleh buat kerja tu, jadikan semangat pada saya untuk boleh buat lah, macam tu lah. And about language, seronok dekat sini kita boleh belajar another language lah. Kalau kata banyak uni, dia orang ada bahasa Mandarin and mungkin Korea, tapi kat sini kita fokuskan Jerman lah. Maknanya macam at least ada experience lah belajar bahasa selain daripada bahasa Asia, bahasa Europe. The best thing about network security is saya dapat apply apa yang saya belajar ni memang dekat dunia luar lah. Sebab pengalaman saya sebagai part timer, saya buat website. So memang mostly memang Cisco memang bantulah. Memang kata kita boleh faham the concept, the real feel lah untuk belajar network. Kalau kata network tu, kalau kita tak ada basic, memang kita tak boleh nak kata jalan tu kita tak nampak lah. Maknanya kalau kita memang belajar, kita ada basic untuk basic network, untuk buat kerja yang berkaitan dengan network, kita boleh pergi. Maknanya kalau kata kita tak ada pengalaman, macam education tak ada, kita tak boleh nak buat lah. Maksudnya apa yang saya belajar kat JMI ni memang saya boleh apply dekat saya punya part time punya kerja. Sekarang saya masih belajar dekat Uni KL. So macam sebab saya tahu Uni KL ni dia ada course network system yang transfer kredit paling banyak lah berbanding dengan course lain. Sebab tu saya masuk ke Uni KL, and thanks to JMI lah juga, sebabkan course JMI dengan Uni KL tu yang menyebabkan saya boleh short SEM. Satu benda yang saya memang tak boleh lupa sampai sekarang, bila setiap kali OC cakap JMI Cikabuma, benda tu memang selalu main dalam fikiran lah setiap kali saya ingat JMI. Kalau kata expensive tool yang saya pernah guna, saya ingat saya core switch lah. Sebab memang saya tahu mahal, memang kat luar pun macam susah lah nak dapat peluang untuk sentuh benda tu. Even kalau kat sini kita dapat configure benda tu, rasa macam seronok lah kita dapat pegang equipment yang mahal. Sekarang mungkin kita tak rasa, tapi bila kita dah keluar nanti kita akan rasa, sebenarnya untung kita belajar kat JMI. Sebab memang benda tu real, memang benda tu memang physical stuff lah. Maknanya bukannya sekadar virtual, kita boleh pegang benda tu. Masa saya intern dulu dekat SUK Perak, saya sendirilah apply sebab saya berminat untuk cuba explore environment kerja dekat pejabat kerajaan. So saya sendiri yang apply, saya pergi ke bangunan bahagian perusahaan maklumat. Saya hantar resume, saya cakap saya student JMI, saya tempat internship, tapi dia beritahu lah kalau kata kerja kat government tak ada gaji. Tapi bukan saya kejar gaji, saya kejar macam pengalaman lah. Maknanya saya bekerja di bangunan kerajaan kan. Lepas tu saya dapatlah diterima lah untuk bekerja di SUK Perak. Masa tu saya kena buat satu sistem which is web aplikasi web penyelenggaraan ICT untuk satu Perak. Tapi saya tak tahu pun sebenarnya, lepas bila saya dah siapkan tu dalam masa 2 bulan, dia cuma cakap dia nak tengok saya punya skill. Kira masa saya present tu, kira staff semua puas hati, semua kata macam bagus budak JMI. Sebabkan apa yang saya belajar kat sini saya boleh apply dekat masa saya kerja tu. Tapi bukannya entirely lah saya suka belajar sendiri, tapi apa yang saya dah dapat basic cara belajar, maknanya macam bila saya dah biasa belajar sendiri, saya cuba applykan ilmu yang saya belajar, macam cara untuk belajar tu untuk dapatkan ilmu baru. So entirely proses tu maknanya macam sebabkan cara belajar lah, culture belajar kat JMI ni kebanyakan kita kena cari kan, kita kena buat research, kita kena try and error. Daripada tu kita boleh macam kita dapat solve problem lah, daripada problems kita tahu PBL tu problem based learning lah. So daripada kita dah biasa solve problems,
So kita akan tend to ikut the flow. Maknanya macam kita tahu ada masalah, apa masalah dia. So daripada masalah tu kita split itu chunks, maknanya sikit demi sikit untuk selesaikan satu persatu. So jadilah sistem yang saya buat tu untuk satu perak. Supervisor saya cakap dia ambil saya punya idea tu, macam dia gunakan untuk propose untuk dalam perak untuk bangunan kerajaan lah. Maknanya sistem tu kemungkinan lah akan digunakan. Lepas JMI actually saya buat bisnes. Tak adalah bisnes, dia macam saya buat seminar untuk matematik. Tapi saya dalam masa yang sama saya mencarilah apa yang saya belajar, saya nak cuba apply. Sebab itulah saya cuba explore dunia web programming. Mula-mulanya macam biasalah, kita buat bisnes apa-apa pun mula-mula tu memang susah lah. Macam walaupun kita tahu banyak benda, tapi macam mana kita nak apply benda yang kita tahu tu dalam satu-satu benda tu kan, macam satu bidang tu kan. So itulah maknanya kalau kita ada knowledge kan, untuk bila kita deal dengan klien, kita senang nak menjawab. Maknanya macam benda tu kita tahu. Kita bukan goreng semata-mata goreng. Sebab kita rasa macam benda tu mungkin lah kalau kata dalam uni boleh lah, kalau ceritanya kita tipu-tipu kan. Tapi benda tu sebenarnya trap kita balik kan? Kalau kata kita jujur, kita memang buat research, kita belajar dalam masa memanglah lecturer akan tanya benda yang susah, tapi benda susah tu yang akan bawa kita dekat dalam pekerjaan. Sebab kalau kita tak belajar masa tu kan, kita tipu, kita cakap boleh ni kan, tapi in real feel kita akan rasa benda tu. Maknanya macam rugilah kalau kata kita tak bawa benda yang kita belajar ni, betul kita buat sungguh-sungguh dan kita bawa kat luar. Macam tu lah. Saya memang tengah planning untuk create satu sistem which is macam nak mudahkan budak belajar. Maknanya bukan sekadar matematik. Sebab saya tengah kumpulkan silibus juga untuk matematik. So saya akan macam untukkan soalan pasir-pasir semua kan. Saya akan buat satu sistem yang macam free lah, untuk memang saya nak bantu budak-budak yang belajar, yang hadap perasaan. Dia macam ada satu algoritma untuk macam kita boleh tahu budak tu ada masalah dekat topik mana. Sebab saya faham, saya nampak sebenarnya soalan matematik ni setiap tahun dia ulang tau. So macam contoh 2008 kan, 2008 nombor soalan 2027 bab ni. So 2009 pun dia akan ulang topik by topik setiap nombor tu kan. So macam kalau kata kita tahu soalan 27 tu dia selalu salah. So kita tahu budak ni dia tak faham subjek ni, topik ni. So daripada topik tu kita boleh buat satu analisis, berkatakan macam dia tak power. Kita boleh kata encourage lah budak tu practice subtopik ni lah. Dulu masa saya habis SPM tu, saya macam tanyalah saya nak pergi mana. Saya macam lost track kan. Semua orang tak tahu kita nak hala ke mana. Tapi disebabkan satu jawapan yang cikgu saya bagi kat saya, sebab dia pun pernah belajar JMI, dan dia kata kamu cubalah kenal JMI ni. Sebab apa? Sebab dia sendiri pun tahu macam mana culture JMI tu kan. So disebabkan dia tahu, dia bagi tahu saya. So saya tahu, saya nak bagi tahu korang semualah. Memang cubalah dulu. Kalau kadang kita tak tahu kan, mungkinlah orang kata tu kata ni kan, tapi selagi mana kita tak explore benda tu, kita tak akan nampak lah. So belajarlah dengan JMI. Sistem belajar dekat sini pun dia lebih menekankan kepada hands on lah. Maknanya macam lebih pada praktikal kan. Benda tu kita sendiri buat kan. Tapi jarang lah nak kata budak tak boleh buat. Memang selalunya memang boleh buat, memang boleh settle. And then bayangkan, kita tak perlu stress, dah buat hands on semua kan. Markah exam 30% je. Maknanya 70% tu macam confirm lulus lah. Memang jangan risau lah, masuk sini memang boleh habis. Maksudnya kata kalau kita belajar, kita mesti nak habiskan belajar kan, betul tak? So macam kat JMI ni benda semua boleh habis. Kalau kata, tapi exam tu sekadar syarat. Kalau kata kita tak datang exam, memanglah fail. Benda seronok lah. Macam nak kata diploma ni masa kita transition daripada budak sekolah ke alam kata dewasa lah dalam perjalanan. Sebab kalau kata kita tak lalu diploma, kalau kita masuk terus ke degree, memang dia akan ada satu culture shock, which is JMI ni memang banyak lah mengajar lah. Dia macam satu transition kita budak sekolah kan, nak masuk uni kan. Macam banyak juga benda yang kita boleh lalu lah. Memanglah nak kata uni lain pun nak ada diploma, tapi kebanyakan uni dia orang masih more to teori tau kan. So macam bila kita masuk satu uni yang more to teori kan, kita masuk kata to industry,
dia beza tau. Macam sebab saya sendiri jumpa banyak budak yang daripada uni-uni lain kan, nak compare, bukan saya nak compare skill, tapi nak kata saya banyak boleh solve the problem sebab benda tu memang saya buat kan, berbanding budak yang dia orang memang time meter memang banyak bunyi, memang saya kata memang cakap okey cadang tu cadangnya, bila time tengah buat benda tu memang banyak budak stuck walaupun memang mark excellent for flat kan, tapi sebabkan dia orang tak feel that apa kata the struggle nak buat benda tu kan, macam beza lah. Saya sendiri pun recommend adik saya lah untuk masuk ke JMI. Memanglah kita minat satu benda tu kan, contoh macam saya minat sangat math kan, tapi saya masuk JMI memang tak ada course math kan, tapi disebabkan saya belajar sistem kan, macam kata saya belajar network security kan, daripada network security tu saya macam adalah berkait dengan math, tapi saya boleh buat bisnes, maknanya bisnes saya mengajar, and then saya dalam masa yang sama saya boleh buat sistem, maknanya sistem untuk mengajar math. Maknanya macam dua benda dalam satu lah. Saya memang suka math, tapi kalau kata saya hanya kejar cita-cita untuk mengajar math, saya tak mungkin lah akan dapat create satu sistem yang saya tengah usahakan sekarang, di mana macam kita boleh guna daripada sekadar mengajar jadi cikgu, saya juga boleh jadi seorang programmer untuk hasilkan satu sistem untuk mengajar, supaya budak yang ada student, pelajar yang ada masalah tu boleh enhance. Tak rugi pun masuk JMI ni. Mana tahu korang boleh cerita satu benda yang lebih hebat daripada saya, jadi macam saya, be JMI generation. Okey, dah dengar perkongsian daripada saudara Arif Hakimi sebentar tadi? Bagaimana? Itu di mana kalau adik-adik, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari dengar betul-betul dia punya perkongsian sebentar tadi, dia menggunakan ataupun mengaplikasikan apa yang belajar peringkat diploma dekat JMI, kemudian digunakan dalam organisasi semasa dia buat praktikal. Semasa praktikal tersebut, organisasi tersebut mengguna pakai apa yang dia belajar, kemudian diaplikasikan dalam organisasi di seluruh negeri Perak tersebut. Okey, kita telah dengar perkongsian daripada dua orang jejaka sebentar tadi. Sekarang kita akan mendengar perkongsian daripada salah seorang wanita alumni JMI pula. Jom kita saksikan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hazira binti Sudin. Saya berasal daripada Johor Bahru. Saya belajar dulu di dalam kos Electronics, Information and Technology. So macam mana nak cerita pasal macam mana saya boleh masuk dalam JMI ni, dan sekarang dah jadi alumni juga. And then masa tu diperkenalkan oleh Pak Cik. Sebelum tu sebenarnya dah masuk institusi lain tau. Tapi masa tu tiba jumpa dengan Pak Cik, and then dia cakap why not try JMI. And then dia pun ceritalah pasal JMI ni. The future opportunity yang sangat tinggi dan peluang pekerjaan yang sangat meluas, and then they have a lot of course, and then saya pun tanyalah cerita-cerita apa semua, try to join. And then masa masuk tu pula ada interview session, and then we have to fill in dia punya survey form, sebab masa tu saya tak tahu course apa saya nak ambil sebelum pilih EIT ni tadilah. Lepas tu dalam questionnaire tu dia ada mention pasal kita punya kemahiran kita, favorite kita, kesukaan kita. So benda tu majority part pergi ke mana, hala mana. Jadi dekat situ nampak sangat kita ni lebih suka kepada bidang komputer, which is IT. Kalau ikutkan sekarang kita dah IT 4.0 kan. So saya pun join masa tu pada tahun 2008, intake Januari. Actually masa tu a gap setahun sebelum SPM, jadi masuk lambat sikit lah sebab masa tu ada masalah kewangan sikit. Jadi kita orang pun dapat pinjaman mara, so that one is advantage lah, Alhamdulillah. And then masuk 2008 kan, Januari, and then masa tu mula-mula belajar masuk, first tu tak berapa nak, orang kata apa, biasa tau dengan environment IT ni. Sebab mula-mula kita fikir macam komputer, so macam cari mana komputer ni apa semua kan.
Rupanya yang first tu macam general. First semester, second semester macam quite hard juga untuk accept. And then bila masuk third tu, bila third first tu dia dah terus masuk kepada experience. Maksudnya lebih kepada technical skill. Maknanya kita dah touch dah bahagian practical. First tu general basic je lah. Third semester, touch lah pasal komputer, pasal mana nak troubleshooting, and then kita ada touch pasal all sort of basic programming. So dalam EIT ni, most dia touch kepada programming. That's it. And then masa tu juga, kita orang ada juga pergi jalan-jalan pusing dekat FYP room tau. FYP room ni diorang ada buat demo. So masa tu yang benda lagi catch ataupun tertarik perhatian saya pada waktu itu adalah robot. Robotik tu boleh bercakap, boleh bawa kita pergi mana-mana, ada waves pula tunjuk, and then instead of kita buat benda tu, dia boleh buatkan kan, boleh bergerak-gerak lah kan semua. And then tapi sebelum nak buat benda lah tu, kita kena touch programming. Programming tu lah yang buatkan benda tu berjalan kan. Tak ada ni robot tu bergerak sendiri. So kita ada software dengan hardware. Jadi apa yang best lagi kat situ, bila ada mention 70% is practical and 30% is theory. 70% tu banyak praktikal. Biasanya kita belajar, mestilah kita nak hands on lebih kan. Sebab bosan teori je. Sebab masa kita belajar SPM dulu pun lebih semua teori. So nak masuk, nak hafal apa semua tu quite boring kan. Jadi kita belajar banyak praktikal dekat dalam JMI ni. Lagi satu pasal experience. Okay, bila dah habis grade apa semua, masa tu buat FYP, saya buat FYP pasal greenhouse. Greenhouse yang boleh monitor and control through central ataupun through phone. Jadi apa benda, message ataupun masalah yang berlaku di dalam sistem itu, kita akan orang yang monitor ni akan dapat notification lah. Contoh macam greenhouse tu, kita monitor tanaman kan. Tanaman ada kita nak siram dia pun kita tak boleh. So machine tu ataupun this system yang akan buatkan tanaman itu segar. Lepas tu depends pula dekat jenis cahaya. Cahaya pun tak boleh sebarangan cahaya. Dia ada UV dia. Then dia pun masuk kat situ pun boleh monitor, dan kita punya greenhouse tu well produced. Alhamdulillah menjadi semua tu ada touch lah. Dan untuk FYP ni kita dimasukkan dalam grup, sama ada 4 ataupun 5 orang untuk diploma ni. Jadi jangan risau, you ada kawan-kawan, kita ada kawan-kawan untuk support. And then habis tamat, masa tu dapat offer daripada JMI untuk skim tindikan tenaga pengajar. Dapat pula skim tindikan tenaga pengajar untuk further study, fully sponsored by MARA. Jadi masa tu saya habis, saya sambung dekat actually dapat dekat UK, tapi masa tu tidak ada rezeki. Ada rezeki macam tu, tak sampai ke sana. Jadi saya memilih untuk pergi ke University British Malaysian Institute di dalam bidang teknologi electronics. So finish kat situ 2015. 2015 habis, and then dah habis je terus JMI panggil untuk bekerja sebagai tenaga pengajar yang skim tadi ni lah. Once kita complete, kita kena terus bekerja. So alhamdulillah kat situ tak payah saya nak tunggu-tunggu pekerjaan yang lain. Kita dah ada pekerjaan yang menanti. Dan experience. And then experience belajar, mengajar, orang kata pekerjaan lah. So, sejak saya graduate ni kat sini, I belajar banyak benda baru. Maksudnya instead of teknologi elektronik yang saya belajar dahulu, saya belajar a new courses, which is kita ada new course, iaitu di bawah renewable energy and automation. Jadi untuk kesimpulannya,
saya menggalakkan adik-adik ataupun student-student yang baru lepasan SPM tu, marilah join bersama kami di dalam JMI, di mana korang akan belajar banyak technical skill dan experience. Okey, yang paling bestnya, bila korang habis dekat sini, diploma ni, bila korang sambung dekat degree tu, tak sama experience FYP yang korang buat dekat diploma JMI dengan degree. Korang boleh cakap JMI punya diploma is much more advanced more than degree and master. Degree dengan master tu korang boleh buat kacang goreng aja. Gitu. Sebab korang dah expert dah dekat dalam diploma. Specifically-nya biasa kita student yang nak masuk ni, perempuan kan terutamanya, diorang hadapi masalah sebab diorang kata susahlah engineering ni, cakap kan. Actually it's not too more technical tau sebenarnya. Technical tu you boleh bagi campak je dekat lelaki untuk buat that part mechanical. Banyak lagi jawatan ataupun kerja-kerja yang bersesuaian dengan perempuan. Instead of that, korang boleh buat lebih daripada diorang punya programming, which is that one touch on software. So tak perlu pun kan technical yang berat-berat tu. Jadi kita just touch on that, and then you how you management ataupun the maintenance, semua ada dekat situ. Jadi jangan takut yang perempuan-perempuan dekat luar sana tu untuk join di dalam bidang AED ni. Let's join us to be part of JMI Generation. Dah dengar perkongsian daripada salah seorang alumni wanita JMI seperti tadi? Sebut saja dunia kejuruteraan ataupun teknikal ini. Sinonimnya kita akan dengar dipelopori oleh kaum lelaki. Tetapi Puan Hazira telah membuktikan bahawa dunia wanita pun boleh menceburi bidang kejuruteraan ataupun teknikal ini. So jangan takut, jangan risau. Dan beliau juga telah menyambung pengajian di peringkat ijazah di dalam negara. Ini bermaksud di mana di peringkat ijazah ini ditaja oleh pihak MARA juga, dan keputusannya juga adalah cermelang di peringkat diploma JMI. So jangan risau, jangan segan dan jangan takut untuk menceburi bidang kejuruteraan keilmuan teknikal bagi kaum wanita ini. Okey, seterusnya jom kita saksikan perkongsian kita yang selanjutnya. Dan perkongsian ini adalah alumni kita yang terakhir bagi bahagian yang pertama ini, di mana beliau seorang yang berkarisma kalau kita tengok dia, dan yang di mana perkongsian sangat bermakna. Pengalaman dia mendewasakan dia, dan pengalaman dia mematangkan pemikiran dia dan juga tindakan dia. Jom kita saksikan. Hai, Assalamualaikum semua. Nama saya Najib daripada SMT program. Saya batch pertama, Julai 2013. Saya masuk JMI and then I graduate waktu Julai 2016. My graduation date December. So, waktu sebelum I masuk JMI, I belajar dekat Sekolah Menengah Kebangsaan Darul Ihsan di Selangor. Kalau siapa yang tahu, dia dekat area Selayang. My journey untuk pursue engineering betul-betul bermula waktu I tingkatan 4. Tingkatan 4, I ada masuk satu tournament which is Simple Rocket Tournament. Simple Rocket Tournament ni yang mana you menggunakan water and air pressure, you letak dalam botol and then the bottle will fly off lah like a rocket. A very simple tournament. Dekat situ lah I mula nampak yang sekarang ni I tengok ramai orang tekankan untuk STEM, which is Science, Technology, Engineering, Math, yang kita banyak tekankan ke dalam silibus sekarang. Alright, so going from there, I got into JMI Julai 2013. After SPM, I take a 6-month break. I pergi part time dulu kerja apa semua and enjoy life after school. Then I got into JMI. So for my first semester, Alhamdulillah, I dapat 3.81. I dapat the Dean's Award for the next 3 semester sampai semester 3. Semester 4 still score 3.7 something kalau tak silap. Tapi time tu kita dah start to accumulate untuk ke graduation terus. So semester 5, dia ada dua. Satu, you pergi internship waktu semester 5 ataupun you pergi internship waktu semester 6. I went for internship waktu semester 5. After internship,
I do my FYP. 2000 time tu dah 2016 Januari. I buat I punya FYP and alhamdulillah habis graduation, masa graduation dapat best project and also best student award. Dua ni I dapat. Apa lagi? Okay, leading kepada yang best student award ni is something yang where I had fun doing dekat JMI. That's my passion. Apa yang memang I sekarang pun I suka sangat buat, which is go into club, get into the community, join activities and whatnot. So semester 1 I masuk silat, semester 2 I stay dekat dalam silat, and then semester 3 I jadi presiden, presiden silat. And then waktu semester 3 juga I dapat tahu pasal archery dekat JMI. Semester 4 I jadi presiden JMI, presiden archery. And then waktu semester 5 during my internship I jadi presiden SRC di JMI. So semester 6 I pun dah masuk FYP. So I kurangkan sikit daripada sebelah club-club semua ni, activities, and I focus on my FYP. Alhamdulillah dapat yang the best project. So during my transition from sekolah menengah ke dalam JMI, during the transition waktu I sekolah menengah ke JMI, I dah ada soft skill sikit, I dah ada I punya technical skill sikit. Okay. However, benda ni still tak ada nafikan, time tu I seorang sangat pemalu. Malu sangat. Kalau nak ke depan tu memang tidak lah kalau boleh. Ke depan tu tidak, nak jadi ketua apa semua tidak. I dapat start pick up benda tu waktu dekat JMI. I mula ketengahkan diri I. Because that's what you will get waktu dekat JMI. You punya opportunity tu memang luas. Luas sangat. Apa yang you nak buat, apa yang you nak achieve, boleh, tak ada masalah. Dengan tenaga pengajar yang ada dekat sini, dengan kita punya student affairs, dengan kita punya team counselling, kita punya student-student dekat JMI ni pun memang open-minded lah. Memang open-minded, sangat best untuk have around. MARA adalah the implementing agency untuk JMI. So kalau katakan you nak dapatkan pinjaman, nak dapatkan beasiswa, kita memang ada orang yang boleh tolong untuk leadkan you, untuk tolong uruskan you punya documentation. Maybe boleh guide, then you boleh submit. Benda tu jadi mudah, jadi mudah. So apa yang nak cerita adalah waktu dekat JMI, I dapat RM630 duit sara diri setiap bulan. Hence why I kadang-kadang tak keluar 3 bulan pada sini. I boleh tak perasan I tak keluar 3 bulan. Sampailah my mom call, Najib 3 bulan dah tak balik. I was like, oh 3 bulan aku tak balik Sebab kan cukup. It's a functioning community orang kata. You dah ada you punya sport complex, you ada area, you ada you punya surau. Surau yang even boleh solat Jumaat. So what else you need kan kalau as a student? You punya hostel is like literally what? 20 meters away from the campus gate. Jarak hostel daripada campus literally berdepan-depan je. Jadi kalau katakan you duduk dekat hostel, straight away boleh terus pergi ke campus every day. Untuk mission wise, I would say JMI memang paling superior lah yang ada dekat dalam market sekarang ni. Sebab kan ada certain places yang you pergi belajar engineering, satu mission dekat depan mata, satu kelas guna. So dalam 20-30 orang, satu mission memang you tak sempat nak buat apa lah, sebab pegang godek-godek mission tu sikit dah habis dah. Tapi kalau dekat JMI, satu mission tu seorang, satu mission tu 2 orang. Paling banyak yang pernah dengar 2 orang lah, 3 orang tak pernah dengar lagi. Satu mission tu 2 orang guna. Kita ada grinding, kita ada milling, kita ada turning, kita punya CNC bending, kita punya CNC milling pun ada, kita ada 2D laser, 3D laser. So mission ni bukan mission murah-murah, semua mission mahal yang alhamdulillah semua dah dikumpulkan dekat JMI. Yang di mana boleh digunakan untuk further kuatkan lagi yang boleh kata apa tu, further strengthen you punya technical skill, you punya soft skill yang you belajar daripada lecturer-lecturer yang ada dekat sini. Kita punya general studies, general studies ni yang mana you build up you punya presentation skill, you punya soft skill kat situ. So dua-dua ni dah orang kata apa, di orchestrate dengan sangat cantik untuk make your training works, to make apa yang you belajar dekat dalam JMI ni applicable, boleh digunakan dekat dalam industri bila you dah habis belajar. After habis JMI, ramai yang daripada dalam my class personally, kita orang pecah kepada tiga jalan lah. Either you pergi sambung belajar, you go into you punya trade sendiri, mana-mana yang you nak, which is benda ni agak luas. So I'm not going to tekan kat sini. Tapi yang pergi ke industri terus,
habis JMI, you ada diploma tau. And you go into the industry, you akan bersaing dengan orang yang ada degree, orang yang ada master. Dengan berbekalkan diploma you dekat JMI saja, you dah, orang kata apa tu, sangat-sangat diperlukan dekat dalam industri. Orang dalam industri ni mencari budak-budak JMI sebabkan tahu, walaupun you berbekalkan diploma, tapi you punya technical dengan soft skill tu tinggi. Tinggi, boleh lagi tinggi daripada geng-geng yang ada degree ni. Going into the industry, you dah ada, you punya technical dengan soft skill, yang di mana I punya kawan-kawan, I punya classmate ramai yang sekarang ni masih dalam industri dah ada sampai ke level manager. Sebabkan diorang punya soft skill, diorang punya technical skill tu far superior dengan yang diorang punya competitor waktu diorang nak masuk ke dalam industri, yang di mana eligible untuk diorang, instead of just doing it, diorang boleh lead other people juga. So waktu dekat JMI, macam I mention, I ada banyak masuk clubs, I ada join program semua tu. So benda ni dia build I punya soft skill untuk jadi seorang leader. I berani untuk ke depan. Daripada seorang yang takut-takut waktu sekolah menengah, I dah berani ke depan. I boleh masuk untuk bila katakan bila kita dealing dalam meeting ke, kita nak start a new project ke, I dah boleh nak ke depan. I dah reti nak ke depan dah. Maksudnya I dah memang ada critical thinking tu. I dah tahu dah, okay, untuk buat projek ni kita perlukan A, B, C. Okay, macam mana nak execute A dengan B dengan C ni to make the project works. So semua ni soft skill, dia punya technical skill sikit-sikit dalam tu, yang I pick up during my time dekat dalam JMI. Something yang I pick up dekat dalam JMI yang I further polish during my time the last 5-6 years. After habis JMI. Transition daripada waktu I dekat JMI masuk ke dalam dunia, dia dah readykan diri I. Kita tak nak you habis belajar, you masuk dalam dunia, you terkapai. You tak tahu you nak buat apa, nak pergi mana, apa semua macam mana. Sebabkan technical skill tak cukup, soft skill tak cukup, you punya credential apa semua, orang tak cari you. Sebabkan JMI always focus, apa yang kita nak deliver ke dalam industri adalah apa yang diperlukan sekarang. Bukannya 2 tahun lepas, bukan 3 tahun lepas, bukannya basi. Sebab kesian tengok bila ada I punya kawan-kawan daripada zaman sekolah dulu, nak masuk ke dalam industri, tak ada demand dah. Diorang masuk dengan janji, oh time tu ada demand. Jadi kalau masuk, ramai-ramai, lambakan masuk banyak-banyak. By the time masuk ke dalam industri, oh dah tak ada demand dah. Dekat JMI, Alhamdulillah, by the time I finish my study, demand tu sangat tinggi dekat dalam industri. After habis internship, after habis FYP, company you yang betul-betul perform ni, company will literally, after you habis, you terus masuk. You terus enroll ke dalam company. Itulah option yang you akan ada. Up to you. Enroll terus boleh, you nak further your study, boleh. Yang penting you ada option. Kita tak nak you keluar, you ada kosong option. JMI have literally changed my life. So kepada adik-adik yang dekat luar sana, abang sekarang dah 26 tahun kan, so boleh panggil adik-adik lah. So adik-adik lepasan SPM, kepada siapa yang nak pursue untuk ambil engineering, mechanical ataupun electrical engineering, dua ni okay, siapa yang betul-betul nak pursue, you want to have a good platform for you to study, to further develop you punya skill, untuk make sure kan you tak payah risau pasal tak ada equipment. Tak ada equipment time study, satu benda yang menakutkan, okay? Equipment kita cukup. Go to JMI, you won't regret it. We want you. Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari, adik-adik pelajar lepasan SPM dan juga teknikal sekalian, bagaimana perkongsian saudara Najib sebentar tadi? Daripada seorang yang pendiam, boleh menjadi seorang yang talkative, yang boleh berhadapan dengan khalayak ramai. Di mana dekat JMI ni, kalau adik-adik, juga perempuan, juga saudara-saudari dengar betul-betul apa yang dikongsikan oleh saudara Najib sebentar tadi, di mana dia ataupun beliau seorang yang sangat pendiam daripada sekolah menengah sebelum ini. Dan dekat JMI, dia telah membuat perubahan terhadap diri dia. Okey, tuan-tuan juga perempuan, ini adalah sebahagian kecil sahaja yang berkongsi pengalaman, berkongsi dia punya suka duka, pahit manis, belajar dekat JMI dan seterusnya ke alam pekerjaan. Come and join us and be JMI Generation. #JMI Generation. JMI best. Auf Wiedersehen.